Belia merupakan sesuatu kelompok terbesar dalam sesebuah masyarakat di negara kita. Malah, belia juga adalah aset terpenting negara dan amat berharga kerana mereka lah akan menjadi peneraju kemajuan dalam sesebuah negara. Oleh sebab itu, golongan belia ini perlu dididik dan dibimbing ke arah kebaikan supaya mendapat keredaan dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam memimpin masyarakat sejagat. Oleh sebab golongan belia adalah golongan yang akan menjadi tunjang dalam kepimpinan negara pada masa depan, maka antara perancangan utama dalam sesebuah negara adalah pembinaan jati diri yang teguh dan kuat selain mempunyai semangat yang jitu dalam diri seseorang individu belia. Golongan belia inilah yang akan membimbing dan menentukan hala tuju sesebuah negara dan kemajuan Islam itu sendiri. Hal ini demikian kerana apabila adanya pemimpin yang bertanggungjawab serta bersikap profesional dalam memimpin, maka lahirlah generasi yang mempunyai nilai-nilai moral dan kerahanan yang tinggi dalam diri mereka. Etika berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud ethos. Ia merupakan hukum, adat resam, kebiasaan dan budi pekerti yang dimiliki oleh sesuatu kumpulan tertentu. Menurut Socrates yang merupakan seorang ahli falsafah terkenal, menyatakan bahawa etika ialah hasil daripada pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh manusia. Moral pula merupakan sesuatu bentuk perbuatan dan perilaku yang mempunyai kaitan dengan etika. Moral juga terdiri daripada dua aspek nilai, iaitu nilai baik dan juga nilai jahat. Akhlak dari segi bahasa merupakan perkataan pinjaman bahasa Arab yang bermaksud khulq, yang memberi makna perilaku, perangai atau tabiat. Manakala, akhlak dari segi bahasa merupakan gambaran tentang keadaan dalam diri manusia yang telah sebati dan daripadanya terbit tingkah laku secara mudah dan senang tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran. Akhlak adalah sangat penting serta dominan dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk tingkah laku manusia. Maksud ini terkandung dalam kata-kata Aisyah berkaitan akhlak Rasulullah SAW yang bermaksud akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Kata-kata yang dimaksudkan ini menegaskan bahawa kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku Rasulullah SAW adalah berteraskan pelaksanaan ajaran Al-Quran. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Ibnu Maskawih juga ada mengatakan, akhlak ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan akal fikiran terlebih dahulu. Malahan, Profesor Dr. Ahmad Amin pula menyatakan, akhlak ialah kehendak yang dibiasakan dan ia akan menjadi kebiasaan yang mudah untuk dilakukan. Daripada definisi-definisi tersebut, dapat kita terjemahkan bahawa akhlak merupakan suatu perlakuan yang tetap sifatnya di dalam jiwa seseorang yang tidak memerlukan daya pemikiran untuk melakukan sesuatu tindakan. Antara perbezaan etika, moral dan akhlak adalah akhlak merupakan satu sistem yang menilai tindakan zahir dan batin manusia, manakala moral ialah satu sistem yang menilai tindakan zahir manusia sahaja. Akhlak juga merangkumi pemikiran dan perasaan serta niat di hati manusia dalam hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan makhluk lain. Manakala moral mencakupi pemikiran, perasaan dan niat di hati manusia dalam hubungan manusia dengan manusia sahaja. Selanjutnya, nilai-nilai akhlak ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan tunjuk ajar Rasulullah SAW. Manakala moral ditentukan oleh manusia. Akhirnya, nilai-nilai akhlak bersifat mutlak, sempurna dan tetap, manakala nilai-nilai moral bersifat relatif, subjektif dan sementara. Perkataan akhlak menurut berasal daripada perkataan al-akhlaqu, iaitu kata sama daripada perkataan al-khuluqu yang bererti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, adat kebiasaan. Malah ia juga bererti untuk tempat agama sendiri. Konsep akhlak ini juga
Apabila dirujuk kepada kejadian manusia, ia juga bermaksud struktur tubuh yang indah dan seimbang. Selain itu, jika ia dirujuk kepada kejadian alam semesta, ia juga membawa erti kejadian atau ciptaan yang indah. Tetapi di dalam Al-Quran, terdapat 52 perkataan yang merujuk kepada kejadian manusia, alam dan lain-lain. Menurut istilah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila suatu perbuatan tersebut dibuat dengan baik dan terpuji, maka perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Maka disebaliknya, jika suatu perbuatan itu buruk, ia akan dinamakan akhlak yang buruk. Pengertian akhlak menurut Islam pula mempunyai dua, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Kedua-dua sumber itu menjadi sumber Islamiah. Oleh itu, akhlak ialah suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia, baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia. Dalam Al-Quran juga sudah disediakan apa maksud akhlak dan ciri-ciri akhlak yang baik dan buruk. Akhlak yang baik dipanggil mahmudah, manakala akhlak negatif dipanggil mazmumah. Sesungguhnya akhlak amatlah penting dalam mencerminkan kepribadian seorang Muslim. Islam mengajarkan umatnya untuk mempraktikkan akhlak mulia dalam kehidupan seharian. Ajaran ini tertuang dalam berbagai dalil tentang akhlak baik berupa ayat Al-Quran maupun potongan hadis. Al-Quran tentang akhlak dan akidah. Antaranya berarti janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ayat kedua, Al-Quran tentang akhlak dan tawakal, yang berarti katakanlah dialah Allah yang maha penyayang, kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Adapun pengertian akhlak secara terminologi dapat kita ketahui dari pendapat beberapa ulama seperti berikut. Al-Jurjani, ungkapan terus-menerus dari jiwa seseorang yang menimbulkan perbuatan secara spontan tanpa memikirkannya atau merencanakannya terlebih dahulu. Dari ketiga definisi tersebut, boleh kita fahami bahawa akhlak adalah watak atau sifat asli dari seseorang. Watak asli ini tidak boleh dibuat-buat dan akan muncul dengan sekadar. Baik buruknya manusia tidak dinilai dari rupanya, baik itu gila, warna kulitnya ataupun harta kekayaannya. Akan tetapi baik buruk manusia itu dinilai dari hati dan perbuatannya, yang mana perbuatan itu merupakan buah dari akhlak yang dimilikinya. Bagi akhlak dengan Allah, beriman kepada Allah iaitu mengakui, mempercayai dan meyakini bahawa Allah itu wujud, ada dan wujud, serta beriman dengan rukun-rukunnya dan melaksanakan tuntutannya. Sebagai umat Islam, sudah pastinya setiap manusia untuk lebih mencintai Allah dibandingkan dengan hal selainnya. Tidak terkecuali harta, keluarga serta segala hal yang berkaitan dengan duniawi. Sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa berdoa kepadanya, maka Allah akan memakbulkan segala doanya. Selain itu, sentiasa bertaubat kepada Tuhan apabila seseorang itu lalai atau melakukan perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka seseorang itu perlulah segera bertaubat atas kesalahannya. Seterusnya,
kita perlulah redha dan ikhlas ke atas qada dan qadar Allah. Bagi akhlak dengan manusia pula, memberi nasihat an-nasihah iaitu sesuatu upaya untuk memberi petunjuk yang baik seperti menggunakan perkataan yang elok dan baik apabila bercakap dengan orang yang lebih tua mahupun dengan yang lebih muda daripada kita. Berbuat baik ketika orang yang dinasihati telah melakukan perkara-perkara yang buruk mahupun belum, serta tidak menggunakan perkataan yang kesat apabila bercakap dengan orang lain. Yang dimaksudkan terhadap makhluk selain manusia ialah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia seperti binatang, tumbuh-tumbuhan mahupun yang tidak bernyawa ataupun makhluk yang tidak dapat dilihat melalui panca indera kita. Berakhlak kepada lingkungan hidup adalah menjalin dan dapat mengembangkan hidup yang harmonis dan dengan alam sekitar. Akhlak mahmudah, akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah merupakan akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh seorang Muslim. Zulkarnain dalam transformasi nilai-nilai pendidikan Islam menjelaskan bahawa akhlak terpuji iaitu akhlak yang senantiasa berada dalam kontrol ilahiyah yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kondusif bagi kemaslahatan umat. Akhlak mazmumah. Selain menjaga akhlak mahmudah, seorang Muslim juga harus menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Pengertian akhlak mazmumah iaitu segala bentuk perbuatan manusia yang dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri dan orang lain, serta dapat membahayakan iman dan mendatangkan dosa. Contoh akhlak mazmumah di antaranya iaitu bersikap takabur, kikir, sombong dan dengki, berkata dusta, berprasangka buruk kepada orang lain, mengingkari janji yang sudah dibuat, derhaka kepada orang tua, mengambil barang yang bukan haknya. Kita sudah pasti sering mendengar berbagai slogan yang berkaitan dengan belia. Antaranya, belia tonggak negara, belia harapan bangsa dan negara, belia pelapis bangsa, pemuda harapan bangsa, pemudi dan negara dan bermacam-macam lagi. Oleh itu, penerapan akhlak dalam pembangunan belia merupakan salah satu peranan yang perlu diambil oleh individu. Antara peranan individu yang perlu menjadi ikutan bagi penerapan akhlak dalam diri ialah pendidikan dan pelaksanaan ibadah. Pendidikan akhlak dan ibadah yang sempurna diasuh dan ditanam dalam pemikiran dan jiwa seseorang individu daripada melakukan perbuatan yang keji dan akhlak yang buruk. Selain itu, penghayatan Al-Quran juga merupakan peranan individu dalam pembangunan belia. Jati diri yang teguh dan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah dapat membimbing seseorang ke arah yang lebih baik. Di samping itu, individu juga perlu menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Rasulullah SAW mempunyai sifat yang sangat mulia yang perlu seseorang individu itu contohi dari segi percakapan, perbuatan, cara berpakaian dan sebagainya. Rasulullah SAW umpama mutiara yang menyinari kegelapan dengan akhlak baginda yang mulia. Al-Quran telah menerangkan tentang akhlak Rasulullah SAW yang mulia ini di dalam firman-Nya yang bermaksud, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 68 muka surat yang keempat. Seperti yang kita ketahui, pendidikan yang utama dalam kehidupan anak-anak adalah pendidikan dalam keluarga. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak tentang akhlak yang mulia sejak mereka kecil lagi. Oleh itu, baik atau buruk akhlak anak-anak tersebut bergantung kepada cara didikan ibu bapa itu sendiri. Peranan ibu bapa dalam membentuk akhlak mulia ialah dengan memupuk akhlak yang terpuji dalam diri anak-anak agar mereka dapat membezakan yang mana benar dan yang mana salah. Itu didikan melalui teladan yang baik oleh ibu bapa dalam belum cukup untuk membentuk akhlak yang mulia dalam diri anak-anak. Maka kaedah nasihat perlu dilakukan sebagai sokongan yang tambah kepada anak-anak. Rasulullah SAW sendiri yang bertindak sebagai pemimpin pendidik kepada seluruh umat Islam telah menyuruh kepada para pendidik lainnya agar menyampaikan didikan menerusi pendekatan nasihat. Berdasarkan sabda baginda bermaksud, agama Islam itu adalah nasihat diulangi oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Kami bertanya, nasihat siapa? Jawab baginda, nasihat Allah,
kitabnya, rasulnya, para pemimpin Islam dan masyarakat Islam. Hadis riwayat Muslim. Keluarga merupakan institusi pertama anak-anak dalam mempelajari budi bahasa dan tutur kata yang sopan. Dalam hidup kekeluargaan, ibu bapa maupun ahli keluarga kita seperti abang, kakak dan adik haruslah elakkan daripada menggunakan perkataan-perkataan yang kasar dan kesat apabila berkomunikasi bersama mereka. Selain itu, nada ataupun suara juga perlu dikawal apabila bercakap dengan orang yang lebih tua agar kita tidak mengguruskan hati mana-mana pihak. Seterusnya, apabila ahli keluarga atau anak-anak membuat kesilapan, mereka haruslah ditegur dengan cara yang berhemah. Bahasa yang digunakan juga mestilah lembut dan sopan agar anak-anak dapat memahami bibit bicara yang kita lontarkan terus masuk ke dalam jiwa mereka. Menurut Zarina, latar belakang keluarga dan tingkah laku ibu bapa menjadi faktor utama dalam mempengaruhi perkembangan emosi dan kognitif anak-anak. Kajian Hamidah 2013 mendapati adanya hubungan yang positif antara kecerdasan emosi dalam setiap dimensi kecerdasan emosi, tetapi berbeza pula dari segi kekuatan hubungan mengikut gaya asuhan yang diamalkan oleh ibu bapa. Namun, kajian Agnes 2014 mendapati ibu bapa mempunyai tanggapan yang positif terhadap pendidikan tetapi tidak memberi kesan terhadap kesedaran emosi anak-anak. Antara individu yang dikatakan rapat dengan seseorang remaja itu sendiri adalah rakan sebayanya. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, seseorang itu bergantung kepada agama sahabatnya. Kerana itu, perhatikanlah setiap seorang di antara kalian dengan siapa dia bersahabat. Daripada hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini memberi petunjuk yang jelas bahawa sahabat memberi pengaruh yang besar dalam penilaian kepribadian seseorang. Lebih beruntung lagi apabila perhubungan sahabat di dunia ini bakal menguntungkan kehidupan akhirat. Maka dengan itu, rakan sebaya haruslah menunjukkan pengaruh yang baik antara satu sama lain. Antaranya, menetapkan budaya amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan seharian bersama. Guru telah diberi peranan sebagai penasihat, perunding, pendorong, pakar rujuk dan mengawasi disiplin pelajar. Tular baru-baru ini tentang video berdurasi 1 minit 45 saat mengenai seorang pensyarah wanita yang didakwa menghina seorang pelajar B40 semasa sesi kuliah secara dalam talian. Sikap ini perlulah dicegah sama sekali kerana ia menunjukkan akhlak yang tidak baik kepada seorang pelajar yang akan mendukung negara pada masa hadapan. Pihak kerajaan perlu mengadakan kempen kesedaran yang efektif. Kempen seperti Kami Prihatin dan budaya dan budi bahasa budaya kita haruslah dilakukan secara berterusan dan janganlah sekadar hangat-hangat tai ayam kerana akan menyebabkan kerugian kepada negara kita sendiri. Kerajaan juga boleh mengadakan pertandingan kempen tersebut secara dalam talian menerusi platform atau media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan YouTube agar perkongsiannya agak meluas dalam kalangan remaja. Nafs atau nafsu merupakan perkataan Arab yang bermakna diri, jiwa atau ego. Di dalam surah dengan nama yang sama dengan Al-Quran, Nabi Yusuf berkata, dan tiadalah aku berani membersihkan diriku. Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan. Cabaran dalaman yang seterusnya ialah cabaran memerangi hasutan syaitan. Budaya negatif yang merangkumi penagihan dadah, persekududukan, pembuangan bayi, ponteng sekolah, rempit, bosia, gangsterisme, vandalisme dan melepak telah menguasai sebahagian besar remaja pada zaman kini. Seterusnya, masalah persekitaran seperti pengaruh rakan sebaya dan sikap ibu bapa juga dapat mempengaruhi minda remaja. Sikap ibu bapa yang sering melakukan pertengkaran di hadapan anak-anak sudah menjadi normalisasi pada zaman kini. Remaja juga mudah terpengaruh melalui sikap rakan sebayanya sendiri. Ajakan rakan paling banyak mempengaruhi seseorang individu itu kerana mereka mempunyai persamaan dari segi perasaan.
Selain itu, cabaran pendidikan dalam penerapan nilai-nilai murni juga merupakan titik permulaan dalam penerapan akhlak terpuji terhadap remaja. Subjek pendidikan seperti pendidikan sivik dan pendidikan Islam yang menjadi aspek dominan dalam penerapan akhlak remaja haruslah dikekalkan sepanjang peredaran zaman. Kemunculan media sosial yang terlalu meluas menyebabkan remaja amat mudah terdedah kepada pelbagai maklumat. Malahan, golongan yang masih belum mampu untuk menapis maklumat dengan rasional, remaja akan terpengaruh dengan keseronokan yang dipamerkan serta mengambil keputusan untuk berpasangan serta terlibat dalam pergaulan bebas dan munculnya unsur pornografi. Akhirnya, serangan ideologi Barat telah mendominasi dalam semua aspek. Kebudayaan Barat merupakan petaka buruk bagi masyarakat dan peradaban Timur. Misalan, aktiviti black metal yang membawa kepada aktiviti sosial dan pemujaan syaitan diasaskan di Barat dan terkenal dengan muzik berentak keras, unsur lirik yang kasar, menjerit dan tidak jelas sebutannya. Budaya pemakaian juga tidak mencerminkan masyarakat ketimuran. Hal ini banyak dilihat pada busana atau corak pakaian yang menjolok mata bagi wanita atau lelaki. Implikasi penerapan akhlak dalam pembangunan belia. Menurut Abdullah Ahmad Qadiri, 1998, penerapan dan pembentukan akhlak Islam itu bermula dengan tarbiyah individu itu sendiri. Secara ringkasnya, penerapan nilai-nilai akhlak sedikit sebanyak dapat memberi implikasi yang besar kepada seseorang belia. Antara implikasi tersebut ialah seorang belia itu akan bersikap lebih terbuka, berfikiran jauh serta rasional dalam membuat sesuatu keputusan. Hal ini akan mendidik seseorang belia yang beretika, bercakap, bertanggungjawab dan amanah. Seterusnya, seorang belia itu juga dapat mendidik dirinya dengan nilai kesabaran, keazaman serta kesungguhan yang tinggi dalam kehidupan mereka. Apabila ia melakukan sesuatu perkara berlandaskan ajaran dan lunas Islam, nescaya ia mendapat petunjuk dan dipermudahkan urusannya daripada Allah SWT. Di samping itu, para belia semestinya akan menerapkan ilmu serta nilai akhlak tersebut dalam diri mereka. Hal ini kerana mereka mempunyai keimanan yang teguh, kedewasaan minda dan semangat patriotik yang tinggi dalam diri masing-masing. Secara tidak langsung, mereka akan dapat secara rasional, proaktif dan bukannya secara belia yang pasif terhadap mana-mana pelaksanaan tugas dalam pembangunan negara. Aplikasi pengabaian akhlak dalam pembangunan belia. Penerapan nilai akhlak kepada para belia bukanlah tanggungjawab yang mudah untuk dipikul. Malah, ia memerlukan usaha yang berterusan dan keimanan yang tinggi. Jika tidak, akan berlaku perkara yang tidak diingini terhadap seseorang belia. Antaranya ialah hilangnya perasaan tawaduk serta bangkitnya perasaan bangga di dalam jiwa mereka. Hal ini akan menyebabkan hilangnya sikap hormat menghormati, prihatin dan bantu-membantu antara satu sama lain. Selain itu, keyakinan para belia kurang serta hilangnya harga diri apabila nilai akhlak yang mulia tidak dipraktikkan dalam kehidupan. Hal ini akan menyebabkan para belia dipandang serong oleh masyarakat sekeliling. Oleh sebab itu, seseorang belia itu harus mempunyai keyakinan tinggi agar menjadi teladan untuk anak-anak muda kita contohi. Seterusnya, jika seseorang belia itu tidak mempunyai keimanan yang teguh, maka dia akan mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif. Sebagai contoh, mudah melenting apabila dikritik, tidak suka mendengar pendapat orang lain, sering menuding jari kepada orang lain apabila berlaku kekusutan dan sebagainya. Oleh itu, nilai akhlak amat penting untuk seseorang itu memimpin, terutamanya para belia, kerana mereka mempunyai pengaruh yang berluas dan besar. Jika baik remajanya, maka baiklah keluarganya. Terdapat banyak kepentingan akhlak yang dapat dibincangkan, seperti dapat menjamin masyarakat daripada berlaku berpecah belah atau porak-beranda. Di dalam golongan belia ini, apabila ia dalam keadaan yang mempunyai akhlak yang mulia, baik atau berakhlak, sebagai contoh, berhubungan baik dengan tetangga, beradab dalam bergaul dan berukhuwah. Remaja yang mantap perilakunya akan mengundang kebaikan dan
pendekatan kepada keluarga dan tetangganya. Apabila kurangnya permasalahan sosial, perkara ini secara tidak langsung akan memantapkan dan menstabilkan keadaan dalam hidup bermasyarakat. Golongan belia merupakan golongan utama yang mencorak ke arah kemajuan dan pembangunan aset masa depan masyarakat. Dalam usaha mencapai ke arah kemajuan bangsa, peranan belia sangat penting dalam menjana integriti dalam hidup bersatu padu. Remaja merupakan pemangkin kemajuan sesebuah negara. Masa depan sesebuah negara itu berada di tangan mereka. Remaja yang mempunyai akhlak terpuji akan menjamin keharmonian sosial dan ekonomi negara. Golongan yang disandarkan harapan, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara akan terus dibasahi sasiah-sasiah yang mulia sekaligus dapat membangunkan negara dan globalisasi pada masa hadapan seperti kata-kata yang dipetik oleh Presiden Soekarno, beri aku 1000 orang tua, nescaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, nescaya akan ku guncangkan dunia. Ini membuktikan bahawa negara-negara yang melahirkan belia yang terpuji akan memangkin dunia ke arah kebaikan dan kejayaan bersama. Kepentingan para belia kepada pelbagai negara telah lama ditegaskan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Tita Baginda Sempena Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam 1987 yang antara lain berbunyi, Beta ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada belia-belia di negara Brunei Darussalam pada amnya supaya tampil ke hadapan menyahut dan memikul seruan-seruan dan aspirasi kerajaan. Di dalam proses membangun bangsa, agama dan negara, ianya adalah juga bergantung kepada tenaga mental serta fizikal dan kesedaran belia-belia di dalam negeri memikul tanggungjawab. Belia-belia adalah penggerak dan pendukung kepada semua berdasar dan matlamat kerajaan untuk membawa bangsa dan negara ke arah keamanan, perpaduan, kemajuan dan kemakmuran hidup.